Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Ulsan Hyundai dalam saingan ACL perlawanan yang kedua. JDT berjaya mengejutkan Ulsan Hyundai dengan kemenangan 2-1 hasil jaringan dari Forestry dan juga Bexon. Ini menjadikan Ulsan Hyundai mengalami kekalahan pertama pada season kali ini. Dan tahniahlah untuk JDT sebab berjaya untuk bawa pulang 3 mata dan total point sekarang 6 mata dalam saingan ACL tahun 2022. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim dahulu. Apakah kekuatan dan juga faktor kemenangan JDT pada perlawanan semalam dan apa perkara yang boleh kita puji untuk Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam? Yang pertama yang boleh kita puji untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam adalah tentang defense department yang diketuai oleh Shane Lowry, Syarul Saad dan juga Matthew Davis serta dibantu oleh wingback Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong. Yang mana defense department pasukan JDT ni memang agak superb pada perlawanan semalam dalam mengekang asakan yang dilakukan oleh barisan serangan Ulsan yang agak bertubi-tubi. Yang mana mereka berjaya untuk man marking ataupun menjaga pemain-pemain pasukan Ulsan Hyundai dalam kotak penalti ataupun di box dengan sangat baik, dan mereka juga berjaya untuk menutup space supaya hantaran-hantaran cutback yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Ulsan tidak sampai ke target man mereka. Dan yang paling penting, mereka juga berjaya untuk melakukan offside trap, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat dan kita boleh nampaklah beberapa kali Ulsan cuba hantar bola ke hadapan, tetapi kebanyakannya passing tu pemain-pemain serangan pasukan Ulsan berada dalam kedudukan offside sebab berada di belakang pertahanan pasukan JDT yang terakhir. Jadi boleh saya katakan defense department pasukan JDT semalam memang agak compact, mereka punya pertahanan agak solid, mereka punya pembacaan agak baik, mereka berjaya melakukan banyak interception, iaitu berjaya intercept ataupun pintas hantaran-hantaran yang cuba dilakukan oleh barisan tengah ke barisan hadapan Ulsan, dan mereka juga banyak blok percubaan yang dilakukan oleh pemain-pemain Ulsan. Dan yang paling penting yang boleh saya puji untuk barisan pertahanan JDT ni mengenai Shane Lowry, yang mana pada perlawanan semalam beliau sangat cemerlang lah beraksi di bahagian pertahanan, banyak tackle, banyak blok, banyak intercept hantaran-hantaran, dan memang boleh dikatakan beliau sewajarnya diberikan man of the match ataupun Nacho Insa. Dan yang paling penting untuk defense department pasukan JDT juga, mereka mempunyai kualiti pemain yang mampu membuat hantaran-hantaran jauh ke hadapan dan pemain-pemain yang boleh build up daripada bawah, antaranya Matthew Davis, Shane Lowry dan juga Syarul Saad, yang mana ketiga-tiga player ni memang ada confident dan keyakinan untuk memulakan build up daripada bawah, dan mereka juga mempunyai kualiti hantaran jauh yang sangat-sangat bagus lah. Kita boleh tengok Shane Lowry punya crossing dan juga hantaran jauh macam mana punya baik, begitu juga dengan Syarul serta Matthew Davis. Dan yang paling penting, mereka juga memberi bantuan. Kita boleh lihat Shane Lowry sentiasa backup Koh Beng Ong di bahagian kiri ketika JDT cuba build up dan menyerang, dan Matthew Davis selalu backup kepada Arif Aiman ketika JDT cuba nak menyerang di bahagian kanan. Jadi boleh saya katakan defense department pasukan JDT semalam memang sempurna daripada segi bertahan, dan daripada segi membantu serangan juga mereka agak sempurna. Dan yang paling penting tentang defense department JDT ni, mereka juga banyak membantu untuk melakukan pressing ataupun tekanan ke atas pemain-pemain Ulsan di bahagian tengah. Kita boleh tengok bagaimana Syarul Saad akan naik sampai ke garisan tengah untuk pressure ataupun untuk memberi tekanan kepada pemain-pemain Ulsan Hyundai ketika first ball ataupun hantaran daripada goal kick dan sebagainya. Itu yang boleh saya puji untuk defense department pasukan JDT, memang sangat superb lah pada perlawanan semalam dan sangat-sangat berdisiplin. Yang kedua yang boleh saya puji juga untuk defense department adalah mengenai goalkeeper, iaitu Haziq Nazli, yang mana pada perlawanan semalam Haziq juga memainkan peranan penting dengan melakukan beberapa save yang agak menarik dan amat penting untuk memastikan yang JDT tidak dibolosi lah pada perlawanan semalam. Dan kita boleh lihat Haziq memang bertindak cemerlang di bahagian goalkeeper, dan beliau juga berjaya untuk memainkan peranan sebagai ball playing goalkeeper, yang mana beliau juga kadang-kadang involve dengan build up daripada bawah dan juga mempunyai hantaran yang agak tepat ke bahagian hadapan. Tapi sayanglah sebab Haziq injured pada minit 70 lebih macam tu, dan
kita doakan supaya kecederaan Haziq tidaklah serius dan kembali pulih dalam masa yang cepat untuk menentang Kawasaki Frontier nanti. Itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang boleh saya cakap tentang JDT yang boleh saya puji adalah mengenai high pressing ataupun tekanan tinggi yang diberikan oleh pasukan JDT pada perlawanan semalam telah menyebabkan ataupun telah mengganggu build up yang cuba dilakukan oleh pasukan Ulsan. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat bagaimana pressing yang dilakukan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain Johor Darul Takzim bukan hanya di kawasan tengah, tetapi sebaliknya mereka pressing ataupun melakukan tekanan ketika Ulsan nak build up daripada bawah. Yang mana pada perlawanan semalam memang Ulsan banyak build up daripada bawah dan tekanan-tekanan yang diberikan oleh JDT sehingga goalkeeper ataupun sehingga di kawasan di box pasukan Ulsan sendiri telah menyebab dan juga mengganggu rentak build up yang cuba dilakukan Ulsan daripada bawah. Dan kita boleh lihat juga 2 gol JDT yang terhasil adalah daripada pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT, iaitu gol pertama Koh Beng Ong berjaya untuk melakukan pressing dan rampas bola lalu passing kepada Forestry. Gol kedua bagaimana Matthew Davis melakukan pressing dan berjaya untuk rampas bola di kawasan Ulsan Hyundai sendiri. Jadi high pressing ataupun tekanan yang diberikan oleh pemain JDT semalam memang sangat-sangat tinggi dan menyebabkan build up yang cuba dilakukan oleh Ulsan gagal banyak kali dan mengganggu rentak corak permainan Ulsan ketika mereka ingin menyerang. Jadi itu kunci kemenangan JDT yang ketiga lah, yang mana pressing yang mereka lakukan tu berjaya dan stamina dan juga para pemain JDT semalam memang nampak tak penat daripada minit pertama sampai 90. Memang nampak mereka fit dan pressing yang dilakukan tu memang sentiasa berjalan. Jadi itu juga faktor JDT boleh menang lah pada perlawanan semalam. Yang keempat, apa yang boleh kita katakan tentang defense tentang midfield, iaitu gandingan Nazmi Faiz, Nacho Insah dan juga Leandro Velasquez, serta di second half Nazmi Faiz digantikan dengan Afiq Fazail. Yang mana kita sembang pasal trio first half dulu, yang mana gandingan Nazmi Faiz, Nacho dan juga Leandro. Yang mana pada perlawanan ini apa yang boleh saya katakan, Nacho bermain dengan sangat-sangat baik lah. Dia adalah different gravy. Yang mana pada perlawanan ni memang Nacho daripada segi work rate, kerajinan, memang dia berada di mana-mana sahaja atas padang. Di bahagian tengah, kiri, kanan, defend, atas, semua dia ada. Jadi memang semalam Nacho bermain boleh dikatakan tak kenal apa itu erti penat, dan beliau banyak melakukan interception yang agak cemerlang. Kalau kita ikut kepada statistik, 2 intercept yang berjaya dilakukan oleh Nakso. Jadi apa yang boleh saya katakan tentang Nakso ni adalah tentang ketenangan. Bagaimana beliau berjaya untuk mengawal bahagian tengah JDT ni dengan sangat baik, sama ada ketika bertahan, sama ada ketika menyerang. Bagaimana beliau membantu dengan membuat hantaran ke hadapan, dan bagaimana beliau membantu bahagian pertahanan untuk melakukan kerja kotor dan melakukan interception. Jadi Nacho Insah juga boleh diberikan man of the match lah pada perlawanan semalam berdasarkan usaha dan kerja keras yang dilakukan. Kita boleh lihat bagaimana beliau tenang walaupun di pressure 3 ke 4 player Ulsan Hyundai, beliau masih lagi boleh melepaskan diri dan tidak kehilangan bola. Dan beliau telah membentuk dimensi yang sangat baik bersama Leandro Velasquez, dan beliau berjaya untuk membentuk shape yang baik bersama dengan Leandro ketika bertahan. Jadi boleh saya katakan untuk first half Nazmi akan lebih memfokuskan kepada ofensif, iaitu membuat hantaran dan involve dengan build up di bahagian serangan untuk JDT, manakala Nacho Insah akan lebih balance sama ada untuk bertahan dan juga menyerang, dan Leandro Velasquez juga akan membantu Nacho ketika bertahan dan akan membantu Nazmi untuk menyerang ketika melakukan build up. Jadi trio midfield di first half ni memang sangat-sangat mantap lah. Dan apabila masuk second half, kita nampak perubahan pertama adalah mengeluarkan Nazmi dan membawa masuk Afiq. Dan apabila membawa masuk Afiq, bahagian tengah JDT ni bermain dengan style yang agak baru, dan JDT menukar formation kepada 4-5-1 dengan mengekalkan backsen di bahagian hadapan. Dan apabila masuknya Afiq ni, JDT telah menukar corak permainan mereka sedikit, yang mana mereka membuat satu corak permainan yang lebih membuat kepada wide area ataupun bermain di bahagian sayap, yang mana kita boleh tengok kadang-kadang Afiq akan berada di bahagian kanan untuk membantu Arif Aiman dan juga Safawi, dan di bahagian kiri Leandro akan berada di lebih wide untuk membantu Koh Beng Ong, dan Nacho akan berada di tengah untuk membantu memberi kestabilan di bahagian tengah dan menjadi connector. Dan yang paling penting apabila kemasukan Afiq ni, Leandro dan juga Nacho, kita boleh tengok bagaimana JDT juga tak terlalu memfokuskan untuk serang di bahagian kanan ataupun
bahagian kiri. Mereka juga bermain dengan dalam lebih kepada small space ataupun ruang yang kecil di bahagian tengah ataupun lebih narrow lah di bahagian tengah untuk memastikan yang mereka boleh kawal bahagian tengah tu dengan sangat baik dan mereka tak memberi ruang kepada Ulsan Hyundai untuk beraksi ataupun conquer ataupun ada ball position yang banyak di bahagian tengah. Itu yang menyebabkan Ulsan agak susah untuk attack di bahagian tengah. Sebaliknya mereka lebih suka menggunakan switch play untuk attack di kawasan bahagian kanan ataupun menggunakan bahagian sayap kanan atau sayap kiri pada perlawanan semalam, disebabkan bahagian tengah JDT dah terlalu berdisiplin dengan adanya Nacho yang berada di mana-mana tempat. Itu yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim. Yang kelima, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim adalah mengenai Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong yang beraksi sebagai wingback pada perlawanan ni. Yang mana kita boleh tengok Arif Aiman memang memberi banyak masalah di bahagian kiri pasukan Ulsan dengan membuat gelecekan-gelecekan yang berbahaya. Boleh saya katakan dia punya gelek-gelek tu memang marvelous, memang super. Dan di bahagian kiri Koh Beng Ong juga membuat perkara yang sama, tetapi Koh Beng Ong bukan style play yang suka gelecek lah, tetapi dia lebih involve untuk bergandingan dengan Forestry di bahagian kiri. Bahkan apa yang boleh saya katakan untuk wingback pasukan JDT ni, iaitu Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong, mereka bukan sahaja mempunyai peranan untuk membantu dan juga melakukan serangan, tetapi mereka juga banyak untuk cover. Jadi boleh saya katakan defensive rate untuk kedua-dua player ni pun sangat bagus. Mereka banyak melakukan track back untuk membantu Matthew Davis. Di bahagian kanan adalah Arif Aiman dan Koh Beng Ong akan membantu Sean Lowry di bahagian kiri di bahagian pertahanan. Jadi memang kedua-dua player ni memang sangat-sangat mantap lah untuk pasukan JDT pada perlawanan semalam in term of attacking dan juga in term of defending. Jadi itu untuk Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong. Dan yang seterusnya apa yang boleh saya puji adalah tentang Forestry dan juga Baekson, yang mana kedua-dua player ni menunjukkan satu breed ataupun satu gandingan yang sangat-sangat mantap lah untuk dua game ACL ni. Mereka berjaya membuktikan yang gandingan ataupun duo mereka ni memang agak berbahaya dan semua tim perlu awasi mereka berdua. Dan sebelum perlawanan pun Ulsan kata yang mereka akan rantai Baekson dan juga Forestry, tetapi sayang mereka gagal untuk rantai Forestry dan juga Baekson. Sebaliknya mereka bagi space untuk kedua-dua pemain ini melakukan jaringan yang agak cantik lah, memang lawa. Jadi kelebihan Baekson memang kita tahu ball control dan juga finishing, Forestry ball control dan juga speed serta kerajinan. Jadi apabila gabung dua-dua ni akan jadi lengkap lah untuk attacking force pasukan JDT pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir yang boleh saya puji adalah tentang JDT mengenai pertukaran yang dilakukan lah. Yang mana pertukaran yang dilakukan oleh Benjamin Mora dengan membawa masuk Safawi, Afiq, Ramadan Saifullah, lepas tu pemain-pemain ini Safiq Rahim, yang mana mereka masuk ke dalam skuad utama serta Izham Tarmizi di second half, tidak mengubah apa-apa import ataupun tidak mengubah apa-apa corak permainan JDT. Sebaliknya permainan JDT lebih berdisiplin dan intens dan juga tempo perlawanan JDT tu lebih sama seperti mana first half. Jadi pertukaran yang dilakukan ni tidaklah memberi perubahan yang negatif, sebaliknya perubahan yang positif untuk mendapatkan kemenangan untuk JDT pada perlawanan semalam. Jadi secara overallnya JDT semalam mereka punya defense department dan juga midfield bermain dengan sangat baik. High pressing yang dilakukan oleh mereka sangat baik, menyebabkan banyak mengganggu rentak ataupun cubaan untuk build up daripada Ulsan. Dan mereka berjaya untuk memastikan yang mereka memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk convert chances ataupun peluang kepada jaringan pada perlawanan semalam. Tetapi ada kelemahan yang perlu diperbaiki oleh JDT. Yang pertama adalah yang boleh diperbaiki kepada JDT adalah di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, iaitu tempat Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong. Mereka perlu lebih cepat untuk react dengan keadaan tu. Sebab apa? Sebab perlawanan semalam memang kedua-dua tempat ni di bahagian kanan dan juga bahagian kiri ni memang terlalu expose kepada corak permainan Ulsan yang suka attack di belah sayap kanan dan sayap kiri. Jadi Koh Beng Ong dan juga Arif Aiman perlu lebih cakna untuk membentuk back 5 dengan cepat di belakang lah, untuk membantu back 3. Sebab apa? Sebab transition mereka tu bagus, mereka dah compact, mereka dah berdisiplin, tetapi mereka terlalu banyak expose pun agak menjadi masalah. Nasib baiklah pada perlawanan semalam barisan attacking ataupun barisan serangan Ulsan ni mempunyai sedikit kekurangan daripada segi untuk convert ataupun memanfaatkan peluang-peluang yang ada daripada Leonardo
daripada Jacko dan sebagainya. Jadi itu yang pertama perlu diperbaiki. Yang kedua tentang Forestry. Forestry semalam ada satu percubaan one on one. Beliau gagal untuk menjaringkan gol. Sepatutnya orang kata apa, yang tu 100% gol. Dan itu bukan kali pertama Forestry miss peluang macam tu. Dia banyak kali dah miss ketika situasi one on one. Jadi untuk Forestry mungkin dia boleh improve untuk menjaringkan gol melalui 1v1 situation dengan goalkeeper lah, untuk memastikan setiap peluang yang ada berjaya dimanfaatkan, berjaya untuk memastikan yang JDT berjaya untuk menjaringkan gol lebih banyak daripada opponent pada perlawanan akan datang. Jadi itu untuk pasukan JDT. Memang itu adalah ulasan pasukan JDT. Kita masuk kepada Ulsan Hyundai. Untuk pasukan Ulsan Hyundai pada perlawanan semalam, apa yang menariknya pada perlawanan semalam, mereka berjaya untuk melakukan build up daripada bawah. Banyak kali mereka cuba, walaupun pada hakikatnya mereka mengalami beberapa kegagalan ataupun beberapa gangguan daripada pemain-pemain JDT disebabkan pressing yang tinggi dilakukan. Tetapi mereka still tak putus asa. Mereka cuba build up daripada bawah. Dan di second half mereka mula settle down. Kita boleh tengok mereka berjaya untuk absorb sikit demi sikit tekanan yang diberikan oleh pemain JDT. Dan mereka berjaya untuk open play dengan open game dengan menggunakan bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri. Yang mana kita boleh tengok bagaimana mereka buka game mencari sayap. Mereka masuk ke bahagian kanan lalu mereka melakukan cutback dan sebagainya. Jadi corak permainan mereka memang sangat-sangat menarik lah. Memang sangat-sangat mantap pada perlawanan semalam. Tetapi sayang, berjuta ribu kali sayang, walaupun gerakan mereka sangat lawa, sangat menarik, tetapi mereka masih mempunyai masalah daripada segi attacking mereka sendiri, iaitu bagaimana mereka nak convert gol mereka, convert peluang mereka kepada gol. Sebab semalam Jacko, Leonardo ada banyak peluang daripada segi corak attacking ataupun corak menyerang yang sama, iaitu masuk ke kanan ataupun ke kiri, laku cutback. Memang macam tu urusan main. Tetapi sayanglah apabila pemain-pemain striker mereka gagal memanfaatkan peluang-peluang tersebut disebabkan satu, kekentalan barisan pertahanan JDT sendiri. Tetapi dalam masa yang sama mereka sendiri juga gagal untuk memastikan yang bahagian serangan mereka berjaya untuk menjaringkan gol. Itu yang menjadi punca kepada corak permainan Ulsan pada perlawanan semalam gagal untuk menang. Mereka ada banyak chances, mereka ada banyak peluang, tetapi peluang tersebut disia-siakan begitu sahaja. Jadi secara kesimpulannya, kedua-dua pasukan beraksi dengan sangat baik. JDT menunjukkan satu corak permainan yang matang. Mereka berjaya memastikan yang K-League mampu untuk dijatuhkan dan memang mereka deserve untuk menang lah pada perlawanan semalam. Dan untuk Ulsan boleh comeback stronger, perbaiki mereka punya attacking sebab corak permainan mereka dah lawa. Tetapi kena perbaikilah daripada segi bagaimana untuk menjaringkan gol dan memanfaatkan peluang yang ada. Sebab semalam peluang banyak tapi sayang tak gol. Okey, itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.